Tahukah saudara, pelbagai kisah misteri berlaku di sebalik perjuangan Kanang Anak Langkau. Ini termasuk mimpi aneh yang sering dialami sebelum berlaku pertempuran. Ia sukar untuk dipercayai, namun itulah pengakuan Kanang Anak Langkau seperti diceritakan kepada wartawan Galeri Perdana Latifah Ramzi. Pada bulan Mac 1973, Kanang dan keluarganya berpindah ke kem terendak Melaka untuk berkhidmat dengan Batalion ke-8 Regimen Ranger yang kebetulannya baru sahaja ditubuhkan di bawah perintah Lieutenant Colonel Mohtar Ismail. Awalnya, beliau berasa kerjaya beliau seakan tidak menampakkan sebarang perubahan. Namun setelah 14 tahun dalam bidang ketenteraan, Kanang dinaikkan pangkat kepada Kopral Penuh. Kenaikan pangkat ini turut menaikkan semangat beliau untuk terus berjuang, terutamanya dalam usaha menghapuskan pengganas komunis. Kanang menyimpan pelbagai kisah misteri yang tidak pernah diketahui umum sebelum ini. Ia termasuk amalan pelik yang beliau lakukan pada setiap pertempuran yang didakwanya sebagai mengikut kepercayaan Iban. Itu untuk hilang badi. Apa badi itu? Macam kalau kita dah bunuh musuh ni, kita kena jamah dia punya, kalau tahu otak dia ataupun darah dia, untuk supaya kita tak kena badi musuh. Itu kerjaan orang Iban dulu. Kesan badi macam mana? Tembakan ke, mati ke apa tu kesannya? Mungkin kita sakit ataupun kita akan kena balik macam mana musuh tu kena. Menurut Kanang, masyarakat Iban juga percaya mimpi merupakan wadah pertemuan antara roh. Umpamanya, beliau pernah bermimpi tentang ayam sabung yang mana memberi mesej bahawa anak buahnya berada dalam situasi membahayakan. Karena memberi contoh, pada 1 Jun 1979, jam 2.10 petang, ketika hujan lebat, pasukannya terserempak dengan musuh pada jarak 40 meter semasa operasi gerakan setia di hutan Perak. Pihak musuh yang menyedari situasi itu terus menghujani peluru ke arah pasukan Kanang sehinggakan mengorbankan 2 anak buahnya, iaitu Ranger Ramli dan Ranger Baharudin. Manakala 2 lagi tercedera, iaitu Kopral Michael dan Ranger Kotak Buang. Bantuan helikopter diminta dan winching point dibuat pada jam 5.45 petang disampaikan kepada markas TEK, biarpun ketika itu keadaan cuaca masih buruk. Mau menang. Lepas tu Ranger masa tu arwah Barudin dengan Ramli masa tu meninggal dalam peperangan di bawah tangan saya. Itu ya sebab saya ni tidak boleh lupa kepada dia sehingga ke hari ini. Tapi keluarga saya tidak boleh jumpa lah sebab masa tu saya masih bertugas. Jadi sekarang ni dia orang tu saya tak tahu di mana dia orang ni duduk. Jadi itu adalah satu-satunya adat anggota tentera. Kanang dianugerahkan pingat keberanian kedua tertinggi negara, iaitu Panglima Gagah Berani PGB pada tahun 1980 setelah 20 tahun berkhidmat dalam dunia ketenteraan. Walaupun sentiasa menang dalam pertempuran, namun penyertaan Kanang dalam pertempuran mendatangkan padah kepada dirinya dan meninggalkan kesan mendalam kepada anggota pasukan termasuk pegawai atasan dan isterinya. Apakah yang terjadi terhadap Kanang sehinggakan membawa kepada kejadian ini? Ikuti kisah seterusnya, Kanang, pahlawan bumi Kenyalang